Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton BRC on Sepatu Review. So, first thing first, aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada yang beragama Islam. So, kekallah terhidrat dan tetaplah berlari. Okey, pada hari ni aku nak review satu kasut yang sebenarnya actually dah lama aku nak cari kasut ni. So, daripada version 10 lagi. Actually version 10 tu masa tahun 2020. So yang ni this one dah keluar ke version 12. Masa 2020 tu dia punya version 10 yang dia keluarkan tu, masa tu hype gila. Yang tu pun aku tak boleh nak dapat sebab masa tu pun aku first running tau. Masa first aku nak start berjinak-jinak dalam dunia running ni. And then yang ni akhirnya aku dapat juga. So mungkin sebab di fasa endemik. Lepas tu Alhamdulillah senang nak dapat. Buat masa ni aku rasa senang nak dapat balik. So sebab aku dah ada tempat untuk beli. Lepas tu yang ini kita nak review kasut daripada New Balance. So kita tengok, iaitu New Balance 1080 V12. Okay, first kali aku nak review tentang dia punya upper dia. So upper dia ni dia menggunakan Hyponic upper, yang kita tahu dia sangat fleksibel. And then lagi satu, banyak perubahan yang dibuat dekat dia punya bahagian upper. Tak silap aku, dekat bahagian upper dia ni terlalu banyak masalah pada version 11 sebelum ni. So yang ini memang dikatakan banyak improvement lah. So untuk first kali aku nak sentuh bahagian dia punya Hyponic bahagian depan. So actually sebelum ni okay, so yang ini sebenarnya dia wide foot. So bila dia wide foot, bila dia pakai Hyponic upper ni, sebelum ni dekat version 11, so yang ini dia dah tukar dia punya bukanlah dia tukar, so ada perubahan. Sebab sebelum ni dia macam terlalu stretch tau. So bila kasut tu wide, so bila dia terlalu stretch, dia jadi tak selesa lah. Terlalu banyak ruang dekat dalam tu. So tapi kali ni memang rasanya macam terlalu bagus. Bukan terlalu bagus, aku rasa just nice and bagus lah untuk New Balance. Sebab dia dah ada improvement dekat bahagian upper dia ni. So cumanya kalau untuk overseas, aku rasa upper dia ni mungkin sesuai. Sebabnya bila di Malaysia agak panas sikit lah. Aku rasa boleh excuse, tapi tak juga. Aku tak berani nak cakap sebab sebenarnya sedikit panas. Korang kena pakai stokin yang nipis untuk tak merasa terlalu panas. Sebab kalau korang pakai yang tebal, lagi double panas lah. So aku rasa bahagian panas dia tu tak acceptable lah. Aku rasa dia boleh kurangkan lagi. Cuma dia punya structure tu boleh kena maintain. Itu sahaja. And then dia lock dekat bahagian tengah ni. Sangat cantik lah. Bagi aku tak ada masalah. Yang itu pun untuk version-version sebelum ni pun tak ada masalah. Jadi bagi aku memang baik lah kasut ni. So yang ini mungkin terbaik bagi aku. So still okay, nice. And then lepas tu dia punya padding dia pun aku suka. Sebab padding dia ni okay, dia connected lah daripada dalam ni. Kalau ikutkan sini, daripada dalam ni connected lah. So kalau korang lagi, dia tak bergerak begitu banyak. So dia just maintain dekat dia punya tempat dia lah. And then dia punya padding pun tak terlalu tebal, just nice sahaja. So aku boleh kata ini terbaik lah. Lepas tu dia punya tali dia pun ok, tak ada masalah. Aku ok je, dia totally lock. And then ok, perubahan besar yang dia buat dekat bahagian upper ni, dia buat dekat bahagian heel counter dia. So heel counter dia ni, sebelum ni dia pakai yang dipanggil ultra heel structure. So kononnya ultra heel structure tu dia boleh protect kita punya heel lah. So yang itu dia macam guna plastik lah lebih kurang kalau yang aku tengok sebelum ni lah. Tapi aku pun tak pernah pakai. And then banyak runner yang bagi tahu tak function pun sebenarnya. And then dia kata tak lock. Sebab aku tak sure kenapa. Sebab dia kata longgar dekat bahagian heel ni. So aku pun tak tahu apa yang dia kata dia lock. So ucapkan tahniah dekat New Balance sebab dia buat perubahan dekat bahagian heel counter ni. So bahagian heel counter ni dia gunakan traditional heel counter ni lah. So just look nice lah bagi aku. Lagi cantik sebenarnya kalau dia buat macam ni daripada dia buat yang itu hari macam merepek je aku rasa. Tapi untuk first view aku rasa macam oh lawa boleh tahan juga kan, sebab tak pernah orang buat kan. So dia buat dulu. So bagi aku okey, tak ada masalah.
just nice. So untuk keseluruhan bahagian apa ni, aku boleh katakan okey lah, tak ada masalah sangat. Cumanya aku rasa macam sedikit panas tu sebab yelah kita duduk Malaysia kan, bukan kita duduk overseas. So bila duduk overseas memang panas lah. Cumanya sekarang ni musim hujan. So lagi satu, tadi pun aku lari time hujan, baru je lari time hujan. Memang aku tu rasa berat lah kasut ni sebab dia pakai hyponic. So bila hyponic ni memang ada serap air lah. Bila buka je kasut tu, tanggal stokin, memang berkawah lah dalam ni kan, air penuh. So untuk aku bahagian atas ni, untuk bahagian apa aku rasa okey je, just nice. Cuma kalau dia dapat nipiskan sedikit bahagian apa ni, aku rasa okey lah dia. So yang ini dia terlalu tebal lah, so agak sedikit panas. So and then bila kalau kita lari time hujan, bila hujan tu berat lah, serius berat. Dah lah kasut ni berat, kasut ni so kasut ni dalam 309 gram untuk size 10 UK. Untuk size 10 UK 309 gram tu bagi aku okey lagi lah, tak ada masalah lah. So cumanya yelah sedikit berat lah, tapi untuk keseluruhan apa dia ni, aku boleh bagi 3.5 lah markah dia, 3.5/5. ok, so yang second kita nak sentuh bahagian midsole dia. ok, so bahagian midsole ni ini antara favourite aku lah. Sebab bahagian midsole dia ni, aku beli kasut ni pun disebabkan midsole dia. So midsole dia ni orang kata jadi hype pada tahun 2020 dulu lah, masa dia keluarkan version 10. So yang ini dia menggunakan Freshform X midsole. So yang ni aku dah pakai dalam 10 km. So bagi aku midsole ni sangat terbaik. Cuma dia sedikit berat lah. So kalau dia dapat ringankan sikit midsole ni, aku rasa mesti akan ramai gila yang akan pakai kasut ni. Serius akan ramai. Lepas tu yang ini untuk dia punya stack height dia, so dia pakai 22mm di bahagian depan and 30mm di bahagian belakang. So dia punya drop dalam lebih kurang 8mm lah. Lepas tu dia menggunakan teknik rocker. So teknik rocker untuk membantu kalau macam kau nak buat speed. And then untuk feeling bagi midsole ni sebenarnya dia cushion, dia springy and I love it. Itu yang penting. Aku tak tahu kenapa dia macam ni. Actually kasut ni berat tau. So bila dengan penggunaan midsole dia ni, aku tak rasa berat dia tu. So aku boleh ucapkan tahniah jugalah dekat New Balance. So aku kan bias sebab buat masa ni hanya aku review kasut New Balance saja. Antara buat masa ni memang kasut ni memang dia punya midsole dia memang terbaik lah. Aku boleh puji gila lah. Sebab dia boleh menghasilkan cushion pada midsole and then dia boleh menghasilkan springy pada midsole dia. Kalau korang nak buat macam recovery ataupun macam nak upkan korang punya speed, so aku boleh suggest kasut ni. Cuma dia sedikit berat lah, tapi bagi aku berat dia tu macam diampuni setelah korang pakai dan berlari. Sebab tu aku rasa macam berbaloi kasut ni sebenarnya. Sebab dia orang kata aku tak rasa lah berat dia tu. And then korang akan rasa dia punya springy dia tu memang kuat lah. So actually kasut ni kalau dia ringan sikit, aku boleh suggest untuk buat macam tempo punya run tau. So disebabkan dia punya stack height dia tu sedikit tinggi and then dia kelembutan dia tu pun nice. So yang ni kalau nak buat recovery pun cantik. Aku tak ada masalah dengan dia punya midsole. Midsole dia sangat terbaik. So kalau untuk markah midsole ni aku boleh bagi 4.5/5 lah. So aku tak terkejut lah. So kenapa kasut ni hype. So sebenarnya aku mengharapkan New Balance dia boleh letak carbon plate dekat kasut ni. Bukan dekat kasut ni, dekat midsole ni. Sebabnya dia punya spring dia lagi, tak tahu, bagi aku dia punya spring dia lagi membantu Freshform X ni untuk korang nak buat tempo. Berbanding daripada dia punya fuel cell. Berbanding dengan dia punya fuel cell rubber dia lah. Sebab sebelum ni kan aku buat review dekat kasut New Balance Rebel V2 tu kan. So yang tu dia pakai fuel cell. So yang itu dia memang ringan lah dia punya midsole dia. Tapi kalau nak banding dengan midsole yang ini untuk 1080 V12 ni, dia punya spring dia lagi kuat daripada fuel cell rubber tu. So yang ini markah dia aku boleh bagi 4.5. So 4.5/5. So tahniah lah dekat New Balance sebab dapat buat midsole ni, memang terbaik lah. So last kali aku nak review dekat dia punya outsole dia. So outsole dia ni korang boleh tengok. So dia punya midsole dia ni, midsole dia ni dia ulang je balik macam version-version sebelum ni. Maksudnya dalam daripada version 12 version sorry
Dia ulang je balik daripada dia punya version 10 dia sampailah ke version 12 dia. Dia punya outsole dia tetap macam ni. Tapi outsole dia pun tak ada masalah, okey je. Dia punya grip pun tak ada masalah. And then aku rasa ketahanan dia tu pun mungkin tak ada masalah, tapi aku tak tahu sebab New Balance dia macam tak nak improve je dia punya outsole dia. Tapi aku rasa okey lah, sebab yang ni dia tebal sikit daripada dia punya Future Rebel dia tu. Daripada Rebel V2 tu, aku rasa yang ni dia tebal lagi lah. So dia banyak coverage dekat bahagian depan ni dengan belakang. So lebih kurang keseluruhan jugalah. Yang macam yang kosong ni midsole dia. Ni midsole dia. So tapi bagi aku okey je, tak ada masalah sangat. Sebab bagi aku banyak gunakan middle foot daripada heel lah. So tak ada masalah bagi aku. So kasut ni memang terbaik lah. Outsole dia pun buat masa ni just nice. Aku tak nak komen banyak sangat sebab baru lari 10 kilo. Jadi kita tunggulah nanti untuk review 100km punya. Okay, untuk outsole dia ni aku boleh bagi markah dalam 4/5 buat masa ni. Aku boleh bagi 4/5 sebab aku tak lari jauh, baru 10km. So aku pun baru dapat kasut ni. Okey, kesimpulan untuk kasut ni, aku boleh katakan kasut ni sangat terbaik. So aku suggest mana yang untuk runner yang baru ataupun new runner atau beginner lah. New runner atau beginner, so aku boleh suggest kasut ni. So kasut ni memang terbaik sebab dia boleh buat untuk easy day korang. And then kalau korang nak laju sikit pun dia memang membantu sangat sebab dia springy. Lepas tu yang ini cuma dia mahal sikit lah. Bagi aku mahal sangat kot. Macam bukan tak berbaloi, tapi macam dia kalau dia dapat kurangkan dalam 600, aku rasa still okay. Sebab kasut ni retail RM749. 749 tu aku beli dekat Alisan. Dekat Alisan ni Ipopret. So mana yang nak cari kasut ni boleh cari dekat Alisan. And then dekat New Balance pun ada, tak silap aku, dekat IOI City Mall ke ada lagi New Balance tempat lain, aku tak pasti sebab itu hari aku pergi IOI. So tapi cuma masa tu tak keluar lagi version 12 ni. So yang ni dia keluar end of March, tak silap aku, end of March. So yang ni aku dapat dekat Alisan. Kalau boleh kurang-kurangkanlah sikit je harga New Balance ya, sebab mahal, ya Allah, mahal. 749. Kalau biasa 749 tu kalau macam night boleh dapat Zoom Fly 4 tak silap aku. So sebab yang tu kenalah sebab dia ada carbon plate kan. So dia ada extra teknologi kat situ. Tapi yang ini aku macam memang miso dia baik. Tak ada aku memang puji sangat-sangat, tapi macam mahal sangat. So untuk rakyat marahan mungkin akan susah sikit lah nak beli kasut ni. Tapi kalau korang boleh bersabar dan kumpul duit, tapi boleh dapat diskaun ni, boleh try. Tunggu diskaun sikit baru beli. So kasut ni memang the best. Aku memang suggest gila lah. Sebab yang ini aku rasa kalau buat 10k pun tak ada masalah. Okay, just nice. So untuk keseluruhan kasut ni aku boleh bagi 4/5 buat masa ni untuk first impression aku. So itulah review daripada aku 1080 V12. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa komen, share, like dan subscribe. So insyaAllah kita akan jumpa di video seterusnya. Check it out.